Kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan dan kejayaan seluruh umat manusia, termasuk jin. Mudah aja. Taat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Taat perintah Nabi, Amin. meninggalkan larangan Nabi. Amin. Itu aja hidup ni. Simple ya, mudah aja. Taat perintah Allah, taat perintah Nabi. Tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Nabi. Very simple. Maka kita pasti dapat kejayaan. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey. Amin. Pagi-pagi ini kita dengar apa Nabi pesan kat kita. Kita azam, kita niat untuk kita amal. Supaya kita jadi orang yang ada ilmu. Ngaji tak amal tak guna. Kan? Ngaji tapi tak mau amal. Kita kena ada rasa. Aku azam nak amal. Boleh? InsyaAllah. Kita tengok apa pesan Nabi hari ini. Sayyidina Abu Amrah Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana hamba yang datang pada hari kiamat bertemu Allah Ta'ala membawa penyaksian dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan saya adalah pesuruh Allah, maka pasti kalimah ini menjadi pendinding untuknya daripada api neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sesiapa yang bertemu Allah pada hari kiamat membawa penyaksian ke atas kedua-dua perkara, yakni keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dimasukkan ke dalam syurga walau sebanyak mana sekalipun dosanya. Subhanallah. Keterangan daripada hadis ni berpandukan hadis-hadis lain. Para pentafsir hadis telah menerangkan maksud hadis di atas dan hadis-hadis lain, seumpamanya bahawa sesiapa yang pergi bertemu Allah dengan membawa kedua-dua penyaksian, yakni penyaksian terhadap keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam buku catatan amalannya ada banyak dosa, maka tetap Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sama ada setelah dosanya diampunkan dengan kurniaan Allah atau setelah dihisap, diazab atas dosa-dosanya. Sayyidina An Utsman bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulul nar au tat'amah. Sayyidina Utsman bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimakan oleh api neraka. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapaknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, sehingga lidahnya menjadi lembut dan hatinya menjadi tenang kerana banyak menyebut kalimat thayyibah itu, nescaya dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Subhanallah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aizamal jazai ma'a aizamil bala'i wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu bergantung kepada besarnya ujian. Apabila Allah mencintai sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Sesiapa yang redha atas ujian itu, maka baginya keredaan Allah. Sementara sesiapa yang marah atas ujian itu, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulang lagi sekali. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu bergantung kepada besarnya ujian. Apabila Allah Ta'ala mencintai sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Sesiapa yang redha atas ujian itu, maka baginya keredaan Allah. Sementara sesiapa yang marah atas ujian itu, maka baginya kemurkaan Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam ialah penjamin, sementara muazzin ialah pemegang amanah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunkanlah para muazzin. Subhanallah. Itu dia tuan-tuan, pagi-pagi kita dengar kalam Nabi. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. Kita tak boleh, jangan ulai apa-apa. Kita mau nak dengar ya. Dengar betul-betul kalam Nabi, seolah-olah Nabi yang berkata-kata di depan kita. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Insya-Allah. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. La ilaha illallah. Buat sikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah dengar hadis, halqah hadis Nabi, halqah ilmu dan seterusnya halqah Al-Quran. Seterusnya dua benda, amalan Masjid Nabawi zaman Nabi. Amalan Masjid Nabawi zaman Nabi.
dan satu lagi mesyuarat. Mari kita ambil berkat